Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Magdalena Depo dalam Berita Pagi Sabah edisi Jumaat 14 Julai 2023. Polis Sabah berjaya menahan 39 orang kena tuduh OKT melibatkan 15 warga asing dari Indonesia dan China serta 24 warga tempatan yang menjalankan aktiviti perjudian haram dalam talian. Kesemua OKT ditahan dalam satu serbuan di sebuah premis pusat beli belah di Pinampang pada 4 Julai lepas. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Jauti Dikun memaklumkan penahanan dibuat setelah siasatan pihaknya terhadap aktiviti haram, laman sesawang perjudian, promosi aplikasi perjudian dan pendaftaran keahlian pemain judi dalam talian. Berdasarkan siasatan yang dilaksanakan oleh pihak polis, kita mendapati bahawa sasaran mereka ini adalah di luar negara. Iaitu antara negara yang menjadi sasaran mereka adalah Indonesia, Filipina, China dan juga Afrika. Datuk Jauti berkata demikian dalam sidang media di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Penampang. Turut dirampas peralatan perjudian antaranya 11 telefon bimbit, peralatan komputer dan 17 buah power supply. Hasil siasatan lanjut, 15 OKT bukan warga negara dilanjutkan penahanan reman di bawah Seksyen 51-5-B Akta Immigration. Sementara itu, seorang pembantu pengurus sebuah syarikat swasta di Kota Kinabalu mengalami kerugian lebih 2.5 juta ringgit menerusi perkenalan singkat dengan seorang lelaki warga asing berasal dari Korea dipercayai terlibat sindiket love scam. Datuk Jauti mengesahkan mangsa 46 tahun berkenalan dengan suspek menerusi laman sosial Instagram dan kemudian kerap berhubung melalui aplikasi WhatsApp sehingga menjadi kawan rapat. Suspek kemudiannya meminta wang daripada mangsa dengan alasan perniagaan minyak dan gas di Itali mempunyai masalah akaun bank dan meminta bantuan keuangan daripada pengadu untuk membuat pembelian barangan syarikat. Justru atas dasar percaya, mangsa telah membuat pembayaran secara berperingkat sebanyak 41 kali ke dalam 24 akaun berbeza antara 26 Mei tahun ini hingga 4 Julai 2023. Menyedari dirinya ditipu, mangsa kemudian membuat laporan polis untuk tindakan lanjut mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Kita telah memberikan berbagai-bagai ikhtiar, memberikan berbagai-bagai penerangan, memberikan berbagai-bagai kempen kesedaran tentang love scam kepada orang ramai. Didapati bahawa aktiviti ini masih berjalan. Ini menunjukkan bahawa masyarakat tidak mengindahkan nasihat-nasihat yang telah diberikan oleh pihak PDRM. Saya menyuruh masyarakat berfikirlah secara normal, rasional dalam kes-kes seumpama ini. PDRM menyarankan agar berhati-hati memilih rakan melalui laman sosial, terutamanya kenalan luar negara. Jangan memberi pinjaman atau masukkan wang ke dalam akaun individu yang tidak dikenali, serta membuat semakan di laman sesawang ccid.rmp.gov.my/semakmul atau memuat turun aplikasi Semakmul CCID sebelum membuat sebarang transaksi. Sebanyak 59 buah sekolah di Sabah mencapai kelulusan 100% dalam peperiksaan sijil tinggi Persekolahan Malaysia STPM 2022. Pelajar cemerlang yang ditemui di Kota Kinabalu sempat berkongsi rahsia kejayaan masing-masing. Saya punya amalan adalah dengan mengikuti segala nasihat guru. Cikgu saya banyak beri nasihat untuk belajar urus masa, supaya saya dapat membagikan masa saya dengan masa belajar dan juga masa untuk membantu keluarga. Setiap ada masa saya akan belajar dan mengulang kaji. Saya tidak akan sia-siakan masa yang terluang dan sentiasa mengulang kaji jika ada masa. Kalau dapat saya akan melanjutkan ke Universiti Malaya, yaitu Universiti idaman saya dalam bidang sastra sejarah. Hari ini setia sangka result saya dapat 4 flat, jadi saya rasa sangat terkejut dan rasa gembira lah, rasa terharu. Kemarin saya sudah temu juga interview pendidikan, besok pun saya mau interview lagi pendidikan, jadi saya harap saya dapatlah mana-mana yang saya sudah temu juga.
Seramai 7,618 calon di negeri ini menduduki peperiksaan STPM 2022 melibatkan 102 sekolah dengan 106 pusat peperiksaan. Pihak pentadbiran daerah diminta lebih proaktif menunaikan tanggungjawab menjelaskan matlamat dasar kerajaan kepada masyarakat. Ini kerana pentadbiran daerah merupakan peringkat pentadbiran kerajaan yang paling dekat dengan rakyat akar umbi. Menurut Menteri Pembangunan Luar Bandar Sabah Datuk Jahid Jahim, pemahaman rakyat terhadap program pembangunan kerajaan akan memudahkan proses pelaksanaan sekaligus mengelak projek tertunda. Para pentadbir khususnya pegawai-pegawai daerah, penolong pegawai daerah dapat mengadaptasikan amalan itu dan menjadikan ia sebagai satu amalan dalam pertugasan harian untuk menjalankan tugas dengan dedikasi, mengambil kira bahwa semua ini penting untuk dilaksanakan di peringkat akar umbi. Beliau ditemui media selepas merasmikan penutupan persidangan pegawai-pegawai daerah dan penolong-penolong pegawai daerah negeri Sabah kali ke-26 di Sandakan. Pemimpin masyarakat khususnya kaki tangan Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat UPPM dan Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK diseru untuk menjadi mata dan telinga kerajaan bagi memastikan isu berkaitan pembangunan kebajikan, sosioekonomi dan pembangunan modal insan dapat dilaksanakan di kawasan masing-masing. Pemimpin masyarakat harus memahami tujuan Pelan Pembangunan Sabah Maju Jaya SMJ yang menjadi panduan memastikan arus pembangunan negeri berjalan mengikut objektif yang telah digariskan. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Nabawan Datuk Abdul Ghani Muhammad Yassin berucap dalam majlis penutupan program kolaborasi UPPM DUN dan pemimpin setempat setiap Parlimen Negeri Sabah bagi Parlimen P182 pensiangan di Dewan Serbaguna Nabawan. Program ini amat bersesuaian kerana kita ada engagement di antara pemimpin setempat dengan pemimpin-pemimpin di peringkat lebih atas lah. Pengurusi JPKK amat penting untuk memberi kita maklumat dan juga apa keperluan yang ada di setiap kampung. Seramai 250 orang menyertai program ini dari Mahkamah Anak Negeri MAN, Ketua Anak Negeri KAN, JPKK dari 3 DUN iaitu DUN Tulit, SOK dan DUN Nabawan serta JPKK Parlimen Pensiangan. Para peniaga dan warga daerah Tuaran kini menikmati pasar yang lebih selesa dan berteknologi selepas Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan FAMA menyerahkan pasar komuniti Pakar FAMA kepada Majlis Daerah Tuaran. Majlis penyerahan surat dan plak di antara Pengarah FAMA Negeri Sabah Sarman Sidno dan Pengerusi Majlis Daerah Tuaran Hazlan Jamli disaksikan setiausaha sulit kepada Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Chan Fong Hin, Kevin Lee Seng Bui di Dewan Persidangan Kompleks Majlis Daerah Tuaran. Pasar komuniti daerah Tuaran ini merupakan pasar kelima yang dinaik taraf di Sabah selepas Pasar Tamusuk, Kudat, Kunak dan Beluran. Terdahulu dalam ucapan, Sarman memaklumkan projek bernilai 1.585 juta ringgit ini mula dibina pada Julai tahun lepas dan siap sepenuhnya pada Jun tahun ini dengan keluasan 4,838 kaki persegi berkapasiti 70 lot gerai. Sementara itu ditanya berkenaan aktiviti FAMA Sabah, Sarman memberitahu pihaknya menyasarkan melaksanakan 105 program jualan agro madani sepanjang tahun ini. Maklumat lanjut mengenai program jualan agro madani di Sabah boleh layari laman sosial rasmi Facebook FAMA Sabah. Program Kraft Exotica 2023 kini kembali lagi sempena ulang tahun ke-58 Muzium Negeri Sabah yang akan berlangsung dari 15 hingga 23 Julai ini. Bertemakan Kraft Kita Budaya Kita, program itu menampilkan keunikan dan kepelbagaian hasil tangan para penggiat kraft di Sabah.
Harapan saya untuk program ini adalah harapan kami lah semua daripada Jabatan Museum Sabah sebagai jawatan kuasa penganjur. Kami berharap agar program seumpama ini dapat memberi pemahaman dan kesedaran kepada masyarakat tentang pentingnya untuk kita memelihara warisan budaya yang ada di Sabah ini. Kurator Arkeologi Jabatan Muzium Negeri Sabah Nuramira Nawatul Reni Muhammad Yassin ditemui selepas menjadi tetamu segmen Sembang Ekspresi di Konti Sabah FM Kota Kinabalu. Program Kraft Exotica kali ini berbeza berbanding tahun sebelumnya kerana ia tertumpu sepenuhnya di kawasan Kompleks Bangunan Utama Jabatan Muzium Negeri Sabah. Pelbagai aktiviti menarik sepanjang program berlangsung termasuk reruai pameran, makanan dan kraft tangan. Beralih ke Piala Presiden 2023, Sabah FC bawah 20B20 menang bergaya di laman sendiri apabila berjaya menundukkan Kelantan FC B20 dengan keputusan 5-1 dalam perlawanan di Stadium Likas pada Rabu lalu. Kejayaan itu sekaligus memberikan mata penuh kepada pasukan Sabah FC. Bercakap kepada pemberita RTM, Ketua Jurulatih Sabah FC B20, Burhan Ajuy berharap pasukan Sabah akan meneruskan momentum tersebut bagi memperoleh 3 mata dalam perlawanan seterusnya. Saya mengucapkan tahniah kepada pemain-pemain saya. Semua melaksanakan tugas dengan baik pada hari ini. Memang target kita adalah 3 mata. Ini adalah kemenangan kita pertama selama beberapa game. Jadi saya harap pemain-pemain akan dengan mentaliti begini akan dapat meneruskan kemenangan next game. Sementara itu, pengurus pasukan Sabah FC B20 Jamawi Jaafar berharap mereka memenangi sekurang-kurangnya 4 lagi perlawanan untuk melayakkan pasukan beraksi di peringkat suku akhir. Kita mensasarkan untuk masuk ke suku akhir. So kita akan ada 5 game lagi dan mudah-mudahan kita akan menang daripada 5 sekurang-kurangnya 4 game. Perlawanan menyaksikan pemain Sabah Rexondi Raymond menjaringkan 2 gol, manakala Muhammad Haziq Jafri, Rami Boni dan Muhammad Ajwad Akhari masing-masing menyumbat 1 gol. Jaringan tunggal Kelantan FC B20 pula diperoleh menerusi Nashaika Ghazali. Sekian berita pagi Sabah untuk kali ini. Terus setia bersama RTM. Menyusul selepas ini berita pagi Sarawak. Saya Magdalena Depol, Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Terima kasih tak semimon. Setia bersama RTM Sabah. Ni是我们的动力，你是我们的灵感。Kami patuhi amuan. Ia akan Mic check, 1, 2, let's go. You know what it is. Yang sahih paling laris. Update tanpa halangan baris. Bengkok kami garis. Tiap halaman akhbar. Siang dan malam full bar. Bila bangun pagi radio kami kan bertanya.